warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dalam matan ni kita di muka surat 16 rasanya. Kata Musannif rahimahullah taala, wajib haji. Ya. Kata Musannif, faslun, ni satu fasal, dan yang wajib haji itu 6 perkara. Pertamanya ialah ihram daripada miqat, maka adalah bagi ihram haji itu 2 miqat. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup yang masih Allah Taala anugerah ke kita hari ini. Syukur kita Islam kita dapat sejak pada kecil lagi. Jadi syukur banyak-banyak Allah Taala hidupkan kita dalam keadaan Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita pada Allah Taala jadikan hati sanubari kita boleh dengan semudahnya menerima semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sampai pada tahap boleh kita ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Lembut hati kita dijadikannya boleh ikut semua suruhan itu, dan dijadikan kita pula begitu mudah untuk terus mempelajari, memahami, bersusah payah untuk mencari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat ajaran yang betul, yang benar, tepat macam mana yang dibawanya. Syukur banyak-banyak Allah Taala bagi pada kita nikmat yang macam tu. Syukur juga sihat dan lapang masa diberi, juga syukur hidayat taufik dengan mana diberikan kita keupayaan, kekuatan, kederat untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan kita selepas daripada kita lalui Ramadan yang lepas, tangguh sementara mengaji kita untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Salam Mubtadi malam ni insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni hadirin sekalian ada peluang mendapatkan itikaf. Itikaf adalah ibadat, ibadat tak sah melainkan dengan niat. Jadi kalau tak niat lagi, main niat sama-sama, lafaz niatnya sahaja aku itikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dengan kita mensengajakan adanya kita dalam masjid ni adalah semata-mata untuk atas nama itikaf dan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, insya-Allah daripada sekarang yang kita mula niat sampailah kita keluar daripada masjid nanti, semua itu Allah Ta'ala hitungkan sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. Amin. Baik, kata Musannif rahimahullah taala, faslun, ni satu pasal dan yang wajib haji. Baik, hadirin sekalian, dengan apa yang kita nak bicara ni insya-Allah nak berpindah pula kepada satu lagi perkara yang tak dapat tidak masih dipaham dalam bab haji, yang namanya perkara wajib haji. Pasal dalam bab haji ni hadirin sekalian, dia berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Pasal ibadat lain tidak ada istilah rukun ibadat dan wajib ibadat, tak ada. Bab haji saja mengikut dalam kaedah Syafi'i kita, dia ada rukun haji, wajib haji. Kalau bab-bab ibadat lain dia ada rukun sesuatu perkara, kalau ada pun lepas tu syarat, lepas tu ada benda yang disunat, lepas tu ada benda yang dimakruh. Tu ada. Dia tak ada istilah sembayang, rukun sembayang, lepas tu perkara wajib sembayang, tak ada. Tapi haji dia ada istilahnya perkara wajib haji. Kalau kita sebut dengan definisi ataupun takrif ringkas apa dia wajib haji ni, wajib haji ialah perkara yang jika tidak dilaksanakan perkara wajib haji ni, haji masih sah tetapi dikenakan dam. Macam tu kot takrif ringkas sekali lalu. Berbeza dengan rukun. Rukun ni ialah perkara yang jika tiada dia
maka tiadalah ibadat yang dibicarakan tu. Kalau haji tak ada rukun, tak adalah dia. Dan tak lazim daripada adanya rukun mesti adanya perkara yang dilaksana. Pasal kadang-kadang rukun ada, tapi bila ada beberapa syarat yang tak cukup, tak jadi juga walaupun rukun tu cukup. Pasal setiap ibadat atas apa yang telah dibahas oleh ulama dengan terperinci, dia mesti ada istilahnya rukun, dan dalam melaksanakan rukun tu dia ada istilahnya syarat. Cuma bab haji dia ada tambah wajib haji, rukun haji, nanti ada syarat-syarat haji, lepas tu wajib haji. Kita nak jumpa ni wajib. Jadi bab wajib haji ni apa dia? Sekali lalu lagi kalau saya sebut, wajib haji ni maksudnya dia ada tuntutan untuk dibuat dan dilaksana dalam melaksanakan haji, supaya haji yang kita buat walaupun telah disempurnakan rukun itu, dengan melaksanakan wajib haji ini haji kita sempurna. Tetapi jika tak dilaksanakan wajib haji ini, haji masih sah, tetapi sesiapa yang meninggalkan wajib haji dituntut untuk membayar dam. Itulah istilah pendeknya. Kod dengan takrifan mudah itu boleh membezakan kita apa yang dikatakan rukun, apa yang dikatakan wajib. Baik. Jadi kalau sebut bilangan wajib haji 6. Baik, mana yang pertama daripada 6 itu? Mana dia? Pertamanya ihram pada miqat. Ihram di miqat. Jadi bezakan sikit antara kita belajar dulu dalam bab wajib haji, dalam bab rukun haji, niat ihram. Niat ihram, niat adalah rukun. Adapun ihram di miqat, itu wajib. Baik. Kalau gitu apa maksud ihram di miqat? Ihram di miqat maksudnya memakai pakaian ihram di miqat dan berniat di miqat tak lajak daripada miqat tersebut. Itu maksud ihram di miqat. Jadi kalau tak niat di miqat, lajak daripada miqat, baru niat, haji umrah masih sah. Tapi oleh kerana tak berniat di situ, langgar sepadan miqat, kena bayar dam. Yang tu yang nak kena dengar elok-elok tu. Pasal tambahlah bab haji ni kadang-kadang kita tak pernah belajar, dia blur sikit. Kalau ada biasa lalu tak apa. Jadi ihram di miqat tu dengan ada antaranya dia ada dua makna itu. Sama ada dengan meniatkan ihram. Cuma meniat ihram itu kita bukan bicara tentang niat tu, tapi bicara di miqat tu. Ihram di miqat. Jadi yang nyebabkan jadi wajib tu tahu mana? Tang miqat tu. Berihram di miqat tu. Hatu yang jadi wajib hajinya. Adapun niat tu, hatu rukun. Bagi beza elok-elok. Jadi ihram tu sama ada di miqat tu, ataupun ihram tu dengan mana memakai pakaian ihram. Juga terbenar atas nama ihram di miqat. Satu, kalau katalah ada istilah miqat, tuan-tuan tak faham lagi, dengar elok dia sebut. Kalau kata yang tu boleh faham lagi, bagus. Tak faham juga, tanyalah. Kalau katalah ada satu tempat nanti kita kena berihram di situ, istilah dalam bab haji ni dipanggil miqat. Kita sebut pilah satu tempat, sebut pilah miqat yang kita duk pakai. Pasal kita nak pergi Mekah, untuk niat ni dia mesti ada tempat yang sebelum kita masuk dalam kawasan tanah haram, ataupun tempat untuk kita buat haji dengan bahasa lainnya gitu, dia mesti ada tempat melihat pada arah kita datang daripada mana, yang kita mesti ada niat ihram di situ. Tempat tu dipanggil miqat. Pasal nak masuk Mekah, sebelum Mekah mesti ada sebelum dia kan. Jadi sebelum masuk tu, kalau ikut atas nak buat haji, atas kita bicara ni, dia mesti ada tempat yang kita dah berniat dah.
di situ untuk melaksanakan haji. Tempat yang mesti diniat tu dengan tidak melampaui sempadannya, itulah dipanggil miqat. Jadi atas kita bicara ni, yang jadi wajib haji ni tang mana? Tang kita niat, kita berniat di miqat tu. Bukan cerita tang niat tu, fokus dia tang miqat. Jadi kalau kata niat lepas miqat masih sah pasal niat ada. Tapi melepasi miqat dam. Melepasi miqat dam. Jadi itulah maksud ihram di miqat. Ataupun katalah dia ihram di miqat tapi tak pakai kain ihram. Masih lagi kalau nasibah orang lelaki, dia pakai pakaian ataupun perkara-perkara yang termasuk dalam pantang larang. Yang ni juga nanti ada senarai perkara-perkara yang termasuk dalam wajib haji dan pantang benda-benda yang diharamkan dalam masa ihram haji, tapi dia langgar. Jadi dia niat ihram tapi dia masih pakai pakaian berjahit, misalnya bagi lelaki. Jadi dia niat aja, walaupun niat di miqat tu bagus dah, tapi dia tak berihram lagi, dam. Pasal apa? Pasal dia belum memakai pakaian ihram tapi dah niat. Bila dah niat, dia biar pula tu, dia tak segera tukar, kena dam. Pasal apa? Pasal dia tak memakai pakaian ihram apabila dia berniat. Cuma kalau ikut yang tu, dia bukan bab miqat ni. Yang tu adalah dalam bab memakai pakaian atau memakai perkara yang dilarang dalam keadaan ihram. Asas fokus kita adalah wajib haji yang kita bicara ni adalah ihram di miqat. Jadi tak mana yang wajib haji tu, di miqat tu mesti ada niat ihram. Jangan melampauinya tanpa ada niat ihram. Kalau melampaui dia, haji sah tapi kena bayar dam. Kalau orang tanya alasan pasal apa? Pasal dia tak berniat ihram di miqat. Jadi fokusnya bukan tang niat tapi tang miqat. Adapun niat, kita dah bicara dulu. Niat adalah rukun. Tak ada niat tak sah. Macam mana tak niat itikaf, tak dapat pahala itikaf. Tak niat wuduk, tak dapat wuduk. Tak niat solat, tak dapat solat. Tak niat puasa, tak dapat puasa. Tak niat puasa 6, tak dapat puasa 6. Pergi. Tak niat haji, tak dapat haji. Ni tak niat. Bila tak niat, tentu tak dapat. Tu tak niat. Yang ni bukan niat. Yang ni bab ihram di miqat. Fokus dia tak miqat tu. Hak tu yang wajib haji. Adapun niat, kita ada bicara dulu. Adapun niat, dia boleh niat di miqat, boleh niat dekat airport, boleh niat dekat rumah, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai dah melepasi miqat pun masih belum niat. Lampau ataupun melepasi sepadan, dam. Yang tu nak faham tu. Dan rasanya tak susah mana dalam bab ni. Pasal selalunya kita ni dia akan ikut cuaca kan. Orang pakai kain ihram, kita pun pakai kain ihram semua. Bila kita tak pakai kain ihram, kita pula jadi pelik. Tambahlah naik kapal terbang, semua pakai kain ihram siap. Masa tu belum niat lagi. Kalau dah niat pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Pasal masalahnya boleh ke niat awal di airport, di rumah, niat boleh. Cuma bila dah niat, maksudnya kita dah berihram, jadi ada pantang larang yang kena jaga. Kalau katalah misalnya ni Syawal ni, tuan-tuan nak naik kapal terbang, kita akan jumpa nanti miqat-miqat tu. Kalau ni sebab masa sah dah ni nak niat haji ni, tapi ni baru berapa Syawal? 17 Syawal. Bila 17 Syawal, ada 13 hari lagi nak tekuk 30. Lepas tu Zulkaidah ada 30 hari lagi. Lepas tu nak pergi wukuf di Arafah ada 9. 39 campur 13, 40, 52 hari. 52 hari tuan-tuan kena pantang. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang bila tak kira lah. Tapi bila tuan-tuan niat haji, tuan-tuan kena pantang 52 hari. Kuku tak boleh potong, tak boleh pakai wangi-wangian. Niat duduk di rumah lagi ni, tuan-tuan tak boleh pakai kain berjahit. Bini tuan-tuan tak boleh pakai. Walaupun tuan-tuan bukan sampai di miqat lagi, niat boleh. Niat boleh. Bila dah niat mesti pantang larang dijaga. Pasal niat bukan nanti di miqat,
Tapi jangan lepas mikot. Tuan-tuan nak bercakap tu. Satu, tuan-tuan, kalau memang ada panggilan haji, tu pun ada terlintas tengok ada panggilan haji apa lah, buat kenduri apa kot, tak tahu. Kalau ada panggilan haji, dia tahu tuan-tuan nak niat lah ni lah. Niat, tak ada masalah. Tapi bila tuan-tuan niat, aku nak buat haji tahun ni, dan aku berihram dengannya. Tuan-tuan kena pakai semua pakaian yang sepatutnya kena pakai, dan semua pantang larang dah kena atas tuan-tuan. Kuku tak boleh potong. Jadi kalau 52 hari, kuku 52 hari tuan-tuan. Saya tak pernah simpan kuku teratur, tak tahu nak sebut banyak mana. Rambut tak boleh potong, misai tak boleh potong, janggut tak boleh cabut, bulu ketiak tak boleh cabut. Apa saja sabun tuan-tuan tak boleh pakai hak wangi. Sabun boleh pakai tapi tak boleh yang wangi. Jadi wangi-wangian tak boleh pakai, minyak wangi tak boleh pakai, shampoo tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau makanan pun makanan yang memang kosot untuk wangi, tuan-tuan tak boleh makan makanan tu. Bubur daun pandan pasal nak wangi, memang wangi pun, yang tu tuan-tuan tak boleh makan. Kalau bubur daun pandan bukan pasal nak wangi, tapi pasal warna hijau, dan memang tak wangi pun tapi color hijau, yang tu tak apa. Tuan-tuan tak faham tu, nanti jumpa babak tu. Jadi asal nak faham tu, nak syarah tahu mana? Ihram di miqat, tu wajib haji. Adapun niat ihram, tu rukun haji. Okay. Maka adalah bagi ihram haji itu 2 miqat. Okey, yang ni dia nak bagi huraian ke miqat. Jadi kalau tengok miqat ni sikit, apa benda miqat ni? Miqat ni daripada perkataan Arabnya, daripada waqata. Tuan-tuan tak biasa dengar Arab, dengar saya sebut. Waqata itu fi'il madhi dia, fa'ala. Apa makna waqata? Kita pakai perkataan waqata ni. Cuma kita tak pakailah waqata. Kita pakai waktu. Antara makna waqata masa. Jadi memang antara makna miqat adalah masa. Cuma miqat ni kalau kita tengok kalimah dia daripada waqata yaqitu. Waqtan fawa waqit wa dzaka mawqutun. Ya waqata yaqitu qit la taqit. Mauqitun miqatun. Kalau atas wazan miqat, wazan mif'al, asalnya miqatun. Oleh kerana waw tu sebelum dia bagi bawah, kena baca miqatun. Dan wazan dia selalunya dipakai wazan mif'al, dia jadi miqatun. Tuan-tuan tak biasa dengar saya sebut apa. Itu ilmiah Arab yang tuan-tuan masih kuasai kalau nak sebut benda-benda kalimah macam ni. Tuan-tuan yang kalau biasa ngaji pun tak biasa dengar tergetu punya fahaman, kena tobat ngaji lain lah baru. Macam mana pun saya nak sebut apa, asal makna miqat daripada waqata, dengan terjemah mudahnya waktu. Macam mana pun asal bahasa waqata ni makna apa? Umum bahasa lughah waqata dengan makna sempadan. Dan ada sempadan tu waktu, ada sempadan tu tempat. Tu dia nak syarah. Adalah bagi ihram haji itu 2 miqat. Asal terjemah mudah, miqat 2 sepadan. Pasal antara makna waqata sepadan. Kata waqattu bainaka wa baini wa bainaka. Aku telah mensepadankan antara aku dan kau. Ambil pada mana? Daripada waqata. Waqattu, aku telah menetapkan waktu. Aku telah mensepadankan masa. Yang ni kod saya cerita luar banyak lagi, tuan-tuan tak faham ngangah macam mana pun, sajalah sedikit pendedahan kan. Pasal kita tak dapat tidak nak faham syarak betul-betul ni. Arab tu memang dia kena faham betul, barulah faham cantik. Baik. Jadi haji ni ada 2 miqat. Ada pertamanya dia panggil miqat zamani dan makani. Zaman dengan makna mudahnya masa, makan maksudnya tempat. Jadi ada istilah sempadan tempat, sempadan masa. Apa yang saya sebut tadi, jangan melepasi miqat mesti pakai ihram, itu adalah sempadan tempat. Itu adalah sempadan tempat. Jadi saya sebut tadi sempadan tu sempadan tempat. Dan selalunya yang jadi masalah kat kita ni ialah sempadan tempat. Adapun sempadan masa selalunya tak jadi masalah dalam bab haji.
Macam mana pun atas istilah dia ada dua, ada makani dan zamani. Selesai. Baik, apa dia zamani tu? Jadi kalau kata miqat zamani, maksudnya ada sempadan masa. Baik, apa maksud sempadan masa? Sempadan masa maksudnya dia adalah satu sakatan, had. Bila sebut had ni maksudnya ada mula, ada akhir. Dia ada beginning, ada last. Maksudnya ada tarikh keluar, manufacturing dia, dan ada tarikh expired. Bupi kot bahasa gitu. Pasal dia ada sempadan. Jadi haji ni bila dia punya tarikh penghilangan, bupi dengan bahasa gitu, tarikh boleh mula niat haji. Maksudnya nak buat haji itu lambat lagi. Tapi bila dah boleh mula masuk sempadan, situ boleh niat dah. Yang itulah nama zaman. Yang itulah dipanggil miqat zaman, miqat zamani. Cuma saya sebut tu miqat. Tuan-tuan biasa dengar miqat punya pasal lah. Pasal tu sebutan tak betul. Kalau ikut Arab bukan miqat, Nabi miqat. Memang sebutan betul dia miqat, bukan miqat. Pasal Arab ni tuan-tuan kena sebut cara Arab lah. Kalau macam mana orang putih tuan-tuan sebut cara Melayu, gelak dia orang putih. Sikit saya buat misal, H-O-U-R, hour. Tuan-tuan ngaji bahasa Inggeris, tuan-tuan gelak pecah perut. G-I-A-N-T, gian. Cukup. Mim ya qaf alif ta, mikat. Gelak lah. Itu lah dari si kesalahan penyebut sebutan tu. Syukurlah saya sebut 2-3 kalimah tu padan lah kot. Tak faham juga, tanya lain. Baik. Miqat zamani daripada bulan Syawal. Istilah daripada tu ibtidaiyah. Maksudnya bermula Syawal. Dan Syawal mula bila? Umum dia sebut Syawal, tak sebut tarikh, maksudnya 1 Syawal. Bila mula 1 Syawal? Mula 1 Syawal malam raya lah weh. Jadi kalau hari ni 30 Ramadan, kalau Ramadan tu 30, hari ni dah malam ni dah tak? Siang tadi 30 Ramadan, malam ni malam raya. Azannya maghrib tadi, tuan-tuan dah boleh niat haji. Kalau gede-gede nak buat, tuan-tuan boleh niat lah. Cuma nak sebut gini lah, bila tuan-tuan niat, sah niat. Pasal waktu nak niat dah boleh. Tapi bila tuan-tuan dah niat, maksudnya tuan-tuan dah masuk dalam ibadat, tuan-tuan kena jaga pantang larang lah. Tak boleh pakai apa saja, bahasanya kena jaga pantang larang. Apa itu dengan detail, jumpa akan datang. Yang tu yang saya sebut tadi, sampai 52 hari dan sebagainya. Pasal kita dah hari ni dah berapa Syawal lah. Macam mana pun, bila tempoh niat mula, bila tu adalah 1 Syawal. Baik, bila 1 Syawal ialah mula, itu ialah tarikh mula. Expired bila? Hingga fajar hari raya. Hingga fajar hari raya. Itu adalah tempoh expired. Pasal sekurang-kurang waktu untuk boleh niat buat haji ialah, kalau katalah malam ni malam raya, jadi tadi siang adalah 9 Arafah. 9 Arafah, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu masyhur dengan panggil hari Arafah. 9 Arafah lah dah. Saya combine sekali tu. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu panggil hari Arafah. Okey. Jadi ni malam raya. Malam raya ni malam raya lah. Tu yang malam raya. Okey, bila malam raya boleh ke lagi wukuf? Boleh. Kita dah belajar bab-bab wukuf itu, rukun haji ialah wukuf. Wukuf boleh siang, boleh malam. Sebaik-baiknya himpun siang dan malam. Kalau tak ambil siang, ambillah malam sahaja. Sekurang-kurang untuk boleh dapat niat haji bila? Tengok subuh. Pasal fajar. Subuh lagi pukul apa? 5:55. Tuan-tuan, 5:54 dengan payung terjun turun, piut, sampai dekat Arafah. Kita dah sebut beberapa masalah itu kan. Aku berihram dengan haji, berniat dengan haji, dan aku berihram dengannya lillahi ta'ala, sah. Walaupun tuan-tuan duduk je, sampai je, niat aja,
ada jam macam ni juga dekat Arafah, dia bunyi tenenenet tenenenet tenenenet, maksudnya masuk subuh, sah tuan-tuannya niat haji. Saja nak tunjuk fenomena tu, tapi tak adalah orang Malaysia yang pergi sampai selambat itu. Naik KT berapa yang akhir-akhir belakang pun, itu pun masih tak masuk bulan Zulhijjah lagi tuan-tuan rasanya. Saya tak tahu penerbangan bila haji yang last kali, adakah dah masuk Zulhijjah, wallahualam, jangan tanya saya. Saya bagi contoh itu. Dan memang biasanya tak pernah dilambatkan sampai teratur lah. Macam mana pun, itu adalah waktu paling akhir untuk boleh niat haji pada masa itu. Baik, kalau terlajak daripada masa itu, sampai dah lepas subuh, baru sampai di Arafah. Subuh bila? Subuh raya tu. Habislah haji tahun tu. Kau nak haji pula tahun depan lah pula. Bila tunggu? Tunggu Syawal. Syawal pun boleh buat haji lagi, tapi dah boleh niat. Tu boleh niat. Baik, kalau niat di Malaysia awal-awal boleh. Lepas tu tuan-tuan sampai sana, tengok lepas subuh hari raya, niat dah sah dah. Tapi tuan-tuan wukuf tak cukup syarat. Dan wukuf adalah rukun. Tak jadi ke haji, tuan-tuan kena selesaikan dengan ibadat umrah. Ataupun macam ni, tuan-tuan dah niat di rumah, dia tengok kapal terbang ada masalah. Apa dia? Ada penyamun tunggu tengah jalan, duk tunggu nak bubuh roket launcher. Jadi semua penerbangan lepas tu dibatalkan. Tuan-tuan dah niat dah pakai ihram dah. Jadi tengok tak boleh naik kapal terbang, semua dibatalkan. Jadi tuan-tuan nanti ada istilahnya dipanggil tertegah untuk melaksanakan haji. Dipanggil kena hasar. Bila kena hasar, tuan-tuan kena bayar dam. Nak buka ihram saja-saja, yang ni bukan salin baju mandi kan, dia ibadat. Kalau tuan-tuan tak niat lagi, tak ada masalah, buka aje. Macam mana kita buat latihan haji pakai ihram gila-gila punya, yang tu tak niat tak ada masalah, buka aje, pakai je. Tapi bila tuan-tuan dah niat, tuan-tuan tak boleh untuk keluar daripada ihram haji atau ihram umrah, melainkan kena istilahnya tahallul. Apa dia tahallul? Nanti jumpa depan. Tahallul ni ibarat macam beri salam bagi sembahyang. Maksudnya bagi salam baru boleh keluar sembahyang. Tahallul, buat tahallul baru boleh keluar ibadat haji. Okey. Jadi asal nak sebut apa? Kalau kita katalah sampai di Mekah, di Arafah tu, melepasi daripada tarikh dia, daripada sempadan miqat zamani dia, niat hang sah, tapi hang tak sah dari sudut wukuf, tak menepati syarat wukuf yang mesti berada kawasan Arafah bermula daripada gelincir matahari Arafah sehingga sebelum fajar hari raya. Tuan-tuan tak cukup tu, tuan-tuan tak cukup syarat wukuf. Bila tak ada wukuf, tak ada haji. Pasal al-hajju Arafah, haji mesti ada Arafah, mesti ada wukuf. Siap. Walaupun tengok pernyataan tu senang aja, tapi tuan-tuan punya ilmu dalam bab tu mesti jelas. Tak jelas tu yang bila ada masalah, macam mana tuan-tuan terkapai-kapai tanya orang. Pula tu macam-macam mazhab. Hak bengong ada, hak sederhana ada. Macam-macam tuan. Macam mana zaman lah ni Ustaz pun macam-macam level. Satu, kita kena mantapkan ilmu, khususnya dalam ibadat yang kita nak buat. Baik, apa kita baca tu kalau ikut selesai. Jadi dia selesai pada fajar hari raya, iaitu kalau kira dengan tempoh daripada Syawal sampailah fajar hari raya itu 2 bulan 10 malam. Kalau hari 9 hari. Pasal apa? Dia sebelum subuh hari raya. Subuh raya tu hari 10. Jadi malam ada 10. Tapi siangnya 9 aja. Tak faham tanya lain. Tak faham siang malam nak kira ke mana tu. Kalau dia kata travel 7 hari 9 malam. Boleh ke tu? Boleh. Sikitlah tuan-tuan tak faham, rasa mudah tu. Budak-budak boleh faham, orang tua tak faham nak mampu. Baik. Maka manakala ia ihram seorang, manakala ia seseorang ni ihram, ia siapa? Seseorang pula dah ada domain mustatir, isim dohir pula jadi panggil. Bubuh lah, kita jawi, tak ada masalah. Dengan haji,
sah ihramnya dalam masa itu. Pasal kita bicara ni miqat zaman ni. Katalah lah ni, tuan-tuan bukan ada duit pun. Tapi tuan-tuan kata aku nak try niat haji ke mana. Niat haji pun memang tuan niat sungguh ni. Pakai ihram lawa-lawa cantik-cantik, betul? Belilah kat mana, kat pusat tabung haji apa, tak pun cari kain ela apa putih, balut. Nawaitu hajja wa haramtu bihi